wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tajuk kita pada hari ini sambungan kepada bab yang keempat, iaitu bab yang keempat berkait dengan alam ghaib. Kita telah pun selesai membaca berkenaan dengan malaikat, dan hari ini berkenaan dengan jin, iblis dan juga syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Antara makhluk ghaib yang berjisim halus yang wajib diyakini kewujudannya oleh manusia yang beriman. Antara makhluk ghaib yakni makhluk yang berjisim halus yang wajib diyakini kewujudannya oleh manusia yang beriman ialah jin, iblis dan syaitan. Ketiga-tiga nama makhluk ghaib ini dinyatakan tentang mereka oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh itu setiap orang Islam wajib meyakini kewujudan mereka. Yang pertama, jin. Jin adalah makhluk yang dijadikan Allah daripada api, sebagaimana firman-Nya, wa khalaqal janna min marijin min narin. Dan Dia, yakni Allah, menciptakan jin dari lidah api. Allah menciptakan jin daripada lidah api. Surah Ar-Rahman ayat 15. Suara dapat didengar? Suara ini? Dengar? Okey, alhamdulillah. Menurut ulama, perkataan al-marij dalam ayat di atas bermaksud lidah api yang bersih, yang tidak mengandungi asap. Inilah asal usul kejadian jin. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan kejadian jin dengan katanya, dan diciptakan jin dari lidah api yang menyala-nyala. Mempercayai kewujudan jin adalah wajib kerana disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dia termasuk dalam keimanan kita kepada Al-Quran lah. Kerana berimannya kita kepada Al-Quran dan juga Sunnah menuntut kita untuk beriman secara ijmali dan juga secara tafsili. Secara ijmali iaitu secara umum kita beriman bahawasanya Al-Quran adalah kitabullah, dan juga hadis Nabi, hadis yang sahih, merupakan wahyu yang disampaikan Allah kepada baginda Nabi SAW. Samping kita juga dituntut untuk beriman secara tafsili, secara terperinci, iaitu beriman dengan setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di antaranya ialah ayat-ayat yang banyak yang menyebutkan tentang jin. Jika seorang Muslim tidak mempercaya wujudnya jin, bermakna dia telah menjadi kufur kerana tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Alam jin termasuk di dalam alam ghaib. Oleh itu, maklumat yang sahih
tentang jin hanya diperolehi dari Allah dan Rasulnya, yakni dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi sebab itu kita wajib percaya tentang jin, tapi tidak boleh kita berlebihan ataupun mereka-reka sesuatu yang tidak benar ataupun yang melebihi daripada yang diceritakan oleh Al-Quran dan juga hadis. Kerana jin ini dia termasuk dalam alam ghaib, bukan alam nyata. Sifat dan tabiat jin. Sifat-sifat jin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah yang pertama, jin adalah makhluk berjisim halus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Yang kedua, jin mempunyai akal fikiran yang membolehkannya memikir dan memahami sesuatu perkara. Jin adalah makhluk yang mukallaf. Dia sama macam manusia juga. Jin ini, mereka mempunyai akal fikiran yang membolehkannya memikir dan memahami sesuatu perkara. Yang ketiga, mereka makan dan minum seperti manusia. Yang keempat, jin mempunyai syahwat serta berkelamin, mempunyai zuriat dan keturunan. Yang kelima, mereka mempunyai kemampuan seperti malaikat dari segi boleh menjelma dan menyerupai pelbagai rupa. Itu beberapa tabiat jin sebagaimana yang dapat kita temui di dalam nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Oleh kerana jin mempunyai akal fikiran yang bolehkannya memikir dan memahami sesuatu perkara, maka mereka juga ditaklif oleh Allah sebagaimana manusia. Di kalangan jin ada yang beriman kepada Allah dan ada yang ingkar, yakni ada yang Islam dan ada yang kafir. Di kalangan jin Islam pula ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Jadi dari segi kewujudan manusia, dari segi kesalihan dan tidak saleh, dari segi kufur dan iman, jadi situasi yang berlaku dalam masyarakat jin sama sebagaimana situasi yang berlaku dalam masyarakat manusia. Ada jin yang Islam, ada jin kafir, dan begitu juga ada jin-jin yang saleh, serta di sana ada jin yang tidak saleh ataupun jin yang fasik. Adakah terdapat rasul di kalangan jin? Apakah di kalangan jin terdapat nabi dan juga rasul? Dan bagaimana sampainya syariat Allah kepada bangsa jin? Adakah mereka mempunyai, bagaimana sampainya syariat Allah kepada jin? Adakah mereka mempunyai rasul-rasul sebagaimana manusia? Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita membahaskan apakah terdapat rasul di kalangan jin ataupun di kalangan manusia, ini sudah tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apakah benar jin ini mukallaf. Mukallaf dengan erti mereka dituntut untuk beriman dan beramal saleh. Jadi jawapannya sebagaimana dijelaskan tadi, bahasanya oleh kerana mereka mempunyai akal dan sudah tentu mereka dapat memahami syariat yang disampaikan oleh Rasul. Cuma mukallaf ini sebagaimana kita sedia maklum, dia tidak hanya bergantung, tidak hanya syarat mukallaf, tidak hanya satu, iaitu berakal.
dapat memahami, mempunyai akal fikiran untuk menilai. Itu salah satu daripada syarat mukallaf. Di antara syarat mukallaf juga ialah sampainya bulu dipanggil dakwah, sampainya dakwah. Jadi apa dalil bahwasanya jin ini sampai dakwah kepada dia? Sebelum kita boleh menjawab soalan tadi, adakah di kalangan jin ni ada rasul tersendiri? Maka di sana ada ayat Allah. Dalam kitab asal ada dalil, tapi dalam kitab ringkasan ni tidak semua dalil yang kita bawa. Jadi salah satu dalil ni ialah dalam surah Al-An'am ayat 130. Kita masukkan di sini sebagai tambahan pada maklumat dalam kitab kita ni, insya-Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 130 Allah Ta'ala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa waratumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 130, wahai golongan jin dan manusia. Ini seruan Allah kepada jin dan manusia. Wahai golongan jin, ya ma'syaral jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Itu Allah Ta'ala sebut. Dan bahwasanya di kalangan jin dan manusia ini ada rasul-rasul dari kalangan alam ya'tikum rusulun minkum, di kalangan kamu sendiri. Yaqussuna 'alaikum ayati, yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, dan memberi peringatan kepada kamu, memberi peringatan kepada kamu terhadap pertemuan kamu dengan hari ini, hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala bertanya itu pada hari akhirat. Akhirat nanti. Sehingga kan kamu tidak membuat persediaan semasa di dunia dulu untuk bertemu dengan Allah. Mereka berkata, mereka menjawab, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, ya Allah. Yang bahwasanya Rasul telah pun datang, tapi kami sendirilah yang lalai, yang alfa, tidak mau beriman, ataupun yang ingkar, enggan beriman. Kehidupan dunia telah menipu mereka, kata Allah, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir dengan pilihan sendiri. Jadi tidak ada sebarang keraguan bahawa dasar ayat ini jin adalah mukallaf, mereka sampai dakwah kepada mereka. Maka barulah kita boleh menjawab, apakah terdapat rasul di kalangan jin? Bagaimana sampainya syariat Allah kepada bangsa jin? Adakah mereka mempunyai rasul-rasul sebagaimana manusia? Jadi jawapannya ialah, bagi jin-jin yang hidup selepas terutusnya Nabi Muhammad SAW, rasul bagi mereka ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi bagi sekalian manusia dan jin. Hal ini telah disepakati oleh sekalian ulama. Ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutuskan Allah untuk dua bangsa, yaitu bangsa manusia dan juga bangsa jin. Adapun sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, para ulama berbeza pandangan.
adakah rasul-rasul di kalangan manusia mereka juga rasul bagi bangsa jin? Atau bangsa jin mempunyai rasul-rasul mereka tersendiri? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, para rasul dan utusan-utusan Allah tidak ada yang terdiri dari bangsa jin. Semuanya daripada bangsa manusia. Rasul-rasul yang diutuskan di kalangan manusia itu adalah juga rasul-rasul dari bangsa jin. Ini pandangan Ibnu Abbas. Namun menurut Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak, seorang tabi'in juga, dan Ibnu Hazmin, jin-jin sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW terdapat rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri. Di kalangan mereka sendiri. Jadi hanya menurut pandangan yang kedua ini, hanya Nabi Muhammad saja rasul untuk dua bangsa ni, bangsa manusia dan juga bangsa jin. Adapun sebelum Nabi Muhammad SAW, rasul-rasul di kalangan manusia hanya untuk manusia saja. Dan jin, adapun bangsa jin, mereka ada rasul mereka yang tersendiri. Berdalilkan firman Allah dalam ayat tadilah, ayat yang kita bacakan tadi. Firman Allah adalah ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Di mana jelas dalam ayat yang kita bacakan tadi bahawa Allah Ta'ala menyatakan, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Rasul-rasul dari golongan kamu sendiri. Jadi merujuk pada surah Allah tadilah, iaitu wahai golongan jin, apakah belum datang dari kalangan kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Dan wahai manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Iblis dan juga syaitan. Selesai kita membaca tajuk berkenaan dengan jin. Sekarang kita masuk tajuk berkenaan dengan iblis dan juga syaitan. Jadi bagi yang mengikuti melalui Facebook Live, kalau tuan-tuan dan puan sekalian ingin mengikuti atau bertalaqi secara nota kitab, jadi tuan-tuan dan puan kena masuk dalam grup ni lah, grup ilmu dan ulama, grup WhatsApp. Jin sebagaimana dinyatakan tadi, ada yang Islam dan ada yang kafir. Jin-jin yang kafir dinamakan sebagai syaitan. Ketua syaitan ialah iblis, di mana dia adalah jin yang mula-mula sekali ingkar kepada Allah. Yang mula-mula sekali ingkar kepada Allah Ta'ala. Ingkar ataupun kufur kepada Allah. Syaitan yang lain adalah pengikut bagi iblis. Jadi bangsa jin ada dua jenis, ada dua cabang. Satu bangsa jin yang Islam, mereka tidak dipanggil syaitan. Syaitan adalah bangsa jin yang kafir. Jadi ketua kepada syaitan ialah iblis. Dialah jin yang mula-mula sekali kufur ataupun kafir kepada Allah Ta'ala. Hayat iblis kekal hingga hari kiamat kerana permintaannya untuk hidup. Jadi iblis daripada kalangan jin,
kana min jin. Dalam surah surah Al-Kahfi, ya. Allah Ta'ala menjelaskan kana minal jin, adalah iblis itu dari kalangan jin, ya. Dan dia ketua kepada syaitan. Syaitan juga jin, walaupun di sana kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga menyebutkan ada juga syaitan di kalangan manusia. Hayat iblis, umur ataupun kehidupan iblis kekal hingga hari kiamat, kerana permintaannya untuk hidup hingga hari kiamat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah wahai Tuhan kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan. Allah SWT menjawab, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala innaka minal munzarin. Sehingga manusia, sehingga penangguhan sehingga berlakunya kiamat. Wajib berjaga-jaga dari iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan senantiasa menghasut manusia kepada kesesatan. Jika malaikat mendorong manusia kepada kebaikan dan ketaatan, iblis dan syaitan pula adalah pendorong kepada dosa dan maksiat. Karena itu Allah memerintahkan manusia agar meletakkan iblis dan syaitan ini sebagai musuh utama dan sejati dalam kehidupan mereka. Maknanya tidak boleh bersangka baik dengan iblis dan juga syaitan. Ya, sekadar hasutan mereka itu sememangnya ingin menyesatkan manusia. Manusia hendaklah sentiasa berwaspada dengan segala tipu daya mereka. Firman Allah, wala yasuddannakumus syaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Yang dipalingkan dari jalan yang lurus oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Zukhruf ayat 62. Jadi berhati-hatilah kita dengan syaitan. Dan sebab itu Allah Ta'ala mengajar kita untuk berlindung dengan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta ketika kita nak baca Quran, walaupun Quran kalamullah, iblis syaitan masih diizinkan oleh Allah untuk memasukkan bisikan-bisikan mereka, walaupun ketika kita sedang baca Al-Quran. Jadi sebab itu Allah Ta'ala merintahkan, apabila kamu ingin baca Al-Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu ingin baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan yang rajim. Rajim makna yang terusir daripada rahmat Allah Ta'ala. Selesai kita bab yang keempat, iaitu bab berkenaan dengan alam ghaib. Dan sekarang kita masuk bab yang baru, bab yang kelima, iaitu berkenaan dengan kitab Allah dan kutubillah. Jadi sebagaimana kita sudah maklum, kita masuk dalam rukun iman yang 6, yaitu al-iman bi kutubillah, beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Jadi kita selesai
membaca tentang Allah, kemudian diikuti dan kita membaca tentang tentang Allah paling panjang lah yang kita baca, merangkumi bab yang pertama, kedua dan juga ketiga. Kemudian bab tentang alam ghaib, iaitu alam malaikat, diikuti dengan alam jin, dan alam jin merangkumi iblis dan juga syaitan. Dan kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang kelima, kitab-kitab Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud kitab Allah? Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang mengandungi hidayah dan nur. Kalam Allah yang mengandungi hidayah dan juga nur, yang diwahyukan Allah kepada salah seorang Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia supaya mereka melaksanakannya. Lalu dengan itu mereka memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian kitab di atas meliputi suhuf, yakni lembar-lembaran, dan alwah, yaitu kepingan-kepingan yang diturunkan, yang diturunkan Allah ke atas salah seorang Rasulnya untuk dia sampaikan, untuk dia ini Rasul, sampaikan kepada manusia dalam apa bahasa sekalipun dan pada mana-mana zaman atau tempat ia diturunkan. Pengertian kitab di atas meliputi juga suhuf. Namun pada kebiasaannya para ulama menggunakan lafaz Alkitab, kepada kitab-kitab yang empat, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan menggunakan lafaz suhuf pula kepada yang selainnya, yang selain kitab, dari apa yang diwahyukan Allah kepada segolongan dari Rasulnya. Sebagai contohnya dalam surah Al-A'la, Allah Ta'ala menyebutkan suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Setiap Muslim wajib meyakini dengan sepenuh hati tanpa ragu sekalipun, tanpa ragu sedikit pun, bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Rasulnya, termasuklah suhuf dan alwah yang terdapat di dalamnya arahan-arahan dan tegahannya, janji dan ancamannya, janji syurga, janji rahmat, dan ancamannya, yakni ancaman dengan laknat dan juga azab, serta ajaran-ajaran yang dikenakinya. Dalil kewajipan ini, dalil kewajipan beriman dengan kitab-kitab, termasuklah suhuf-suhuf ini, ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nisa ayat 136, dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan Rasul sini merujuk pada Muhammad SAW. Wahai orang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebab kalimah Rasul di sini dibuat dengan mufrad, Rasul. Jadi bila mufrad, jadi merujuk pada Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW.
Dan berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran, serta kitab yang Allah Ta'ala turunkan sebelumnya, iaitulah Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil dan juga Suhuf. Barang siapa yang kafir kepada Allah, yakni menolak untuk beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, rasul, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, hari akhirat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita ingin berada di atas jalan yang benar, wajiblah, mesti kita beriman. Salah satunya adalah dengan kitab. Kemudian, kenapa manusia perlu kepada kitab Allah? Yang pertama, untuk menjadi sumber rujukan kepada manusia untuk menentukan akidah yang benar, mengenali hukum mahkam syariat, mengenal pasti kewajipan-kewajipan yang mesti ditunaikan, menentukan halal dan haram, akhlak-akhlak yang terpuji, mendapatkan nasihat dan peringatan, serta ancaman dan berita gembira yang di syurga. Ancaman neraka, berita gembira iaitu rahmat Allah dan juga syurga. Jadi, kita sedia maklum bahasanya kita manusia ini merupakan kejadian Tuhan. Begitu juga alam ini. Sudah tentu Allah tidak menjadikan kita ini dengan sia-sia. Ada sesuatu matlamat. Allah menjadikan alam ini, termasuk Allah menjadikan kita mesti ada suatu matlamat. Jadi bagaimana kita nak tahu matlamat yang telah digariskan, tujuan yang telah digariskan Allah untuk manusia itu? Maka itulah Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Dan bersama dengan Rasul itu Allah bekalkan dengan kitab. Kitab untuk menjadi sumber rujukan kepada manusia. Itu yang pertama, keperluan manusia kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Allah. Yang kedua, untuk menjadi hakim pemutus bagi manusia terhadap perselisihan yang berlaku di antara mereka. Yang ketiga, untuk menjaga dan melihara ajaran agama yang ditinggalkan oleh Rasul, meliputi akidah dan syariatnya, dari golongan kesesatan dan hawa nafsu yang cuba meminda-minda agama, mengubah dan menokok tambah ajarannya agar bersesuaian dengan keinginan hawa nafsu mereka. Jadi tujuan yang ketiga ini lebih kepada kitab Allah itu ialah merekodkan ajaran Allah, supaya manusia dapat dipanggil mengenal pasti apa yang sebenarnya ajaran Allah. Kalau tidak ada kitab, maka manusia ini bergantung penuh kepada alim ulama dan juga pendeta-pendeta yang bagi agama lainlah. Dan alim ulama ini ada yang, kalau mengikut Imam Al-Ghazali, dalam Islam sendiri pun ada yang bercakap dengan nafsu mereka. Jadi bila dengan adanya kitab Allah yang dicatat, yang direkodkan dalam mushaf, khususnya bagi kita orang Islam ini, maka mana-mana percakapan ulama perlu dirujuk kepada Quran dan hadis. Kerana ulama-ulama tidak maksum sebelum Rasul. Jadi sebab itu jika sekiranya apa yang disampaikan oleh para ulama, para asatizah, selari dengan Quran, maka kita menerimanya. Jika tidak selari dengan Al-Quran, maka kita perlu menolaknya, kerana Al-Quranlah kitabullah. Al-Quran yang merupakan kitab Allah Ta'ala. Dan para ulama dan asatizah sendiri yang tersilap menyampaikan sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan hadis, maka mereka wajib membetulkannya. Yang keempat, untuk mengekalkan dakwah para Rasul agar ia dapat terus tersebar dan meluas sekalipun telah berlalu jauh zaman perutusan Rasul. Hal ini terutamanya bagi dakwah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang ditakdirkan Allah sebagai risalah terakhir, di mana dia tidak akan ada lagi nabi yang diutuskan selepas baginda. Jadi sebab itu kitab Allah ni induk. Hatta kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, kitab Allah ni adalah, walaupun baginda ada sunnah, tapi induknya adalah kitab Allah. Jadi sebab itu dalam hadis yang masyhur, di mana Nabi SAW menegaskan pegangan yang akan menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Walaupun di sana ada sunnah, tapi Nabi menyebutkan kitab Allah terlebih dahulu. Taraktu fikum amrain dan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa sunnati wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara, kata Nabi. Lan tadillu, selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, dan juga sunnah rasulnya. Itulah. Dan sebab itu para ulama mengatakan kitab Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW ni dia ibarat bahtera Nabi Nuh. Ketika mana manusia berada dalam gelombang yang sangat besar, hanya orang yang berada dalam bahtera itu saja yang selamat. Maka begitulah. Dan kita di dunia hari ini pun, kita sedang dilanda dengan gelombang kesesatan, gelombang dipanggil az-zulumat, yang sangat banyak dan sangat hebat. Tapi orang yang berada di atas dalam bahtera Alkitab wa sunnah, mereka dijamin oleh Allah akan selamat. Sebab itu Nabi kata, lan tadillu, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri telah pun membuat satu perkhabaran apa yang bakal berlaku selepas zaman baginda, di mana kata Nabi, setelah akan muncul nanti 30 Dajjal pendusta, kata Nabi. Dajjal al-Kazzabun akan muncul selepas kewafatanku nanti, 30 pendusta yang berbohong, yang mengaku sebagai Rasul. Bilangan kitab yang telah turunkan Allah. Kitab-kitab Allah adalah banyak. Dalam Al-Quran terdapat ayat di mana Allah menegaskan bahawa setiap Rasul dibekalkan Allah dengan kitab. Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitabal haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Jadi Allah berfirman dengan maksudnya, manusia itu adalah umat yang satu. Yakni asal-asal manusia itu dilahirkan Allah di atas fitrah, iaitu beragama sebagaimana agama ataupun dengan i'tiqad. Asalnya manusia adalah umat yang satu, iaitu yang beriman kepada Allah, yang mengikuti atau yang berada di atas agama sekalian Nabi Rasul. Setelah timbul perselisihan, manusia adalah umat yang satu yang berada di atas, dipanggil kebenaran. Kebenaran ataupun di atas akidah yang mentauhidkan Allah. Namun setelah itu, sebahagian daripada manusia lari daripada mentauhidkan Allah, iaitu jatuh dalam syirik dan juga kekufuran. Maka menyebabkan mereka tidak lagi bersatu, sebaliknya berlaku pecahan. Ada di sana yang kekal beriman dan ada yang telah terkeluar daripada keimanan, iaitu menjadi kufur ataupun syirik. Maka dengan sebab itu, bila berlaku perselisihan, maka kata Allah, dia mengutuskan para rasul, para nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang beriman dengan syurga dan
memberi peringatan atau ancaman kepada orang kafir bahwasanya kalau mereka kekal dalam kekufuran, mereka akan diazab oleh Allah. Dan Allah menurunkan bersama mereka, yakni bersama para rasul yang diutuskan itu, kitab yang benar. Kitab dengan benar. Kitab bil haqq. Dengan benar, tidak dusta, ataupun dengan yang membawa atau yang mengandungi kebenaran. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Siapa yang berada di pihak benar, yang benar, dan siapa yang berada dalam kebatilan. Di antara banyak kitab tersebut ada 4 buah kitab. Jadi kita fahamlah daripada ayat tadi bahwasanya Allah menurunkan rasul-rasul dan bersama dengan setiap rasul itu ada kitab. Jadi menunjukkan bahwasanya kalau kita merujuk dalam satu hadis, Nabi nyatakan bahawa jumlah rasul dan jumlah rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dalam satu hadis pernah dinyatakan bahawa ada 300 lebih. Jumlah Nabi 124,000. Jumlah Rasul pula mengandungi ada 300 lebih. lebih Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada manusia. Ya, 315 dasar riwayat dari Imam Ahmad dan At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis ada diceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya berapakah jumlah keseluruhan para nabi yang diutuskan Allah. Jawab baginda 124,000. Dan para rasul di kalangan mereka berjumlah 315 kata Nabi. 315 adalah rasul. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi jika kita menerima statement umum Allah Ta'ala tadi ini menunjukkan bahawa kalau 315 rasul, dan Allah menyatakan bahawa dan Allah menurunkan bersama mereka kitab. Jadi menunjukkan bahawasanya kitab Allah ni pun, kalau kita tengok bilangan Rasul 315, maka kitab pun makna 315 lah. Berdasarkan pada ini, pada ayat umum Allah Ta'ala tadi. Namun demikian dalam Quran Allah Ta'ala hanya sebut 4 saja. Dan disebut juga Suhuf Ibrahim wa Musa. Iaitu kitab Taurat diturunkan kepada Musa AS, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di sana ada suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Oleh demikian secara ijmal, yakni secara umum, setiap Muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah sama ada diketahui namanya atau tidak. Dan secara tafsil, yakni secara terperinci, dia wajib beriman kepada 4 kitab dan beberapa suhuf yang dinyatakan namanya secara terang oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi secara beriman kepada kitabullah secara ijmali, iaitu kita beriman bahawasanya setiap rasul yang diutuskan Allah dibekalkan dengan kitab. Adapun secara tafsili, secara terperinci, iaitu kita beriman dengan semua kitab yang disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan juga Suhuf.
Bilangan suhuf. Mengenai bilangan suhuf yang diturunkan, para ulama berbeza pandangan dalam 3 pendapat. Pendapat pertama iaitu 100 suhuf. Suhuf ada 100 semua, itu 50 diturunkan kepada Nabi Syith, anak Nabi Adam AS. Kemudian 30 kepada Nabi Ibrahim dan 20 kepada Nabi Musa AS sebelum diturunkan Taurat. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa ni dia dapat 2, iaitu Taurat dan juga suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim dalam Quran dia hanya diceritakan suhuf, tapi tidak diceritakan kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim itu apa namanya. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua pula kata 100 suhuf juga, tapi 50 diturunkan kepada Nabi Syith, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Ibrahim dan 10 juga kepada Nabi Musa AS. Pendapat yang ketiga kata ada 110 suhuf semuanya. 50 kepada Nabi Syith, 30 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Ibrahim dan 10 lagi yang berbaki. Ada perbezaan pendapat. Ada yang menyatakan diturunkan kepada Nabi Adam dan ada yang menyatakan diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kebersamaan dan perbezaan antara kitab-kitab Samawi. Kitab-kitab Samawi, yang ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, merujuk pada tadilah, kitab juga suhuf tadi. Kitab-kitab Samawi dan juga suhuf mempunyai kebersamaan dari sudut usuluddin, iaitu prinsip-prinsip agama yang merangkumi rukun-rukun iman yang 6, iaitu keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada qada dan qadar. Yang kedua, seruan kepada berakhlak dengan akhlak yang mulia, ada adab kemanusiaan yang mulia dan menjauhi dari berakhlak yang buruk dan rosak. Dan itu sama, semua kitab Allah, tak kira Quran, tak kira Taurat, tak kira Injil, Zabur, Suhuf, sama dari segi rukun iman yang 6 dan sama dari segi akhlak dan juga adab. Namun dari sudut hukum hakam dan undang-undang, maka di antara kitab-kitab Samawi dan Suhuf tadi ada perbezaan di antara satu sama lain, kerana masing-masing kitab diturunkan ke atas umat yang berbeza dan pada zaman serta tempat yang berbeza. Hukum hakam dan undang-undang yang diturunkan mengambil kira tahap peningkatan manusia dan juga perbezaan kepentingan maslahah dan juga mengambil kira juga hajat dan keperluan pada zaman itu. Jadi dari segi akidahnya semua kitab sama. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak kami utuskan sebelum engkau seorang rasul pun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, fa'buduni, maka hendaklah kamu sekalian menyembahku. Jadi dari segi akidah sama. Dan semua rasul, nabi rasul membawa agama yang sama, itu Islam. Akidah yang sama, iaitu akidah yang mentauhidkan Allah, menyeru manusia kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata ulama di segi adab dan juga akhlak pun sama. Kemudian tajuk yang berikutnya itu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia. Ia adalah kitab paling istimewa berbanding kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaan yang kita maksudkan itu dapat dilihat dari beberapa segi. Ini kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran memuatkan intipati ajaran-ajaran Allah dan wasiatnya yang terkandung
dalam kitab-kitab terdahulu. Ia menegaskan kebenaran yang dibawa oleh kitab-kitab terdahulu sebelum diselewengkan. Antaranya keesaan Allah, seruan beribadah kepadanya, keimanan pada Rasul Allah, keyakinan kepada akhirat, kewajipan menegakkannya hak dan berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Firman Allah, wa anzalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang benarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yakni Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya, apakah dia benar-benar asli ataupun telah pun dipindah oleh pengikut-pengikut mereka. Jadi sebab itu bila kita beriman dengan Quran, mana kita mempelajari ataupun mengetahui kandungan-kandungan teras termasuk yang berada dalam kitab-kitab terdahulu. Apatah lagi dengan buku-buku yang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita belajarlah apa saja kitab, buku, tulisan-tulisan, namun jangan sekali-kali tinggal Al-Quran. Nah, Al-Quran lah yang menjadi induk dalam hidup kita. Nah, Al-Quran lah yang menjadi induk dalam hidup kita. Jadi sebab itu anak seni pun lebih memilih disiplin. Apa saja yang kita nak ceritakan dalam agama ini, seboleh-bolehnya kita mula daripada Al-Quran. Ya, sebolehnya kita mula daripada Al-Quran. Kita nak cerita tentang salat, seboleh-bolehnya kita sebut dulu apa yang Allah Ta'ala sebut. 1-2 ayat cukup dah. Kita sebut dulu tentang salat itu daripada Al-Quran. Apa yang Quran nak daripada salat? Mendirikan salat, menjaga salat, dan juga khusyuk dalam salat. Itu contohlah. Bila kita cerita tentang puasa, maka kita rujuk dulu dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan begitulah kehidupan kita. Selagi mana ada ayat Quran yang kita boleh kutkan, yang boleh kita rujuk dan sebagainya, itulah menjadi keutamaan hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW sepanjang zaman. Jadi apa tujuan mukjizat? Dan mukjizat ini ialah Allah Ta'ala hadirkan atau datangkan kepada Rasul-Rasul sebagai senjata untuk meyakinkan hati manusia. Jadi Quran lah satu-satunya mukjizat mesti kekal sehingga ini. Mukjizat Nabi Muhammad. Dan sebelum kita meyakinkan orang lain, kita perlu sentiasa meyakinkan dulu diri kita, iaitu dengan mukjizat Al-Quran Karim. Kita baca Al-Quran, kita renung setiap ayatnya satu persatu, maka akan bertambah iman kita. Iza quri'a al-Quran, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Sahabat-sahabat Nabi, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, ayat Allah, ayat Quran, ayat Allah, bila dibacakan kepada mereka ayat Allah, zadatum imana, akan bertambah iman mereka. Maka begitu juga kita. Kalau kita rajin merenung Al-Quran, membaca Al-Quran Karim, menghayati Al-Quran, iman kita sentiasa baru. Dan sebagaimana kita pernah sebut, tuan-tuan sekalian, kita mati nanti, kita akan bangkit di akhirat nanti dengan hati yang sama pada ketika kita mati. Jadi sebab itu kalau hati kita ini penuh dengan Quran, maka kita akan bangkit dengan hati yang sama. Hati yang penuh dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis, jika Quran itu dibalut dengan kulit, lalu kulit itu dilempar ke api, nescaya kulit itu tidak akan terbakar. Jadi kita juga, kalau dalam diri kita ni ada Quran, jadi menunjukkan bahasanya kulit kita ini adalah kulit yang membalut Al-Quran. Dan insya-Allah kulit kita tak akan dibakar oleh api neraka di akhirat nanti. Insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran dipelihara oleh Allah dari sebarang penyelewengan, perubahan dan pindaan, tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Maknanya Quran ini dijamin oleh Allah, dia sendiri yang jaga.
Adapun kitab-kitab yang terdahulu, Allah amanahkan kepada pendeta-pendeta, kepada alim ulama di kalangan Bani Israel, di kalangan ikut Nabi Isa AS untuk jaga kitab mereka, tapi mereka gagal menjaganya. Tapi Quran, Allah Ta'ala kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjadi penjaganya. Itu yang kedua. Jadi sebab itu, bila kita baca Quran, maka kita membaca kitab yang sememangnya asal daripada Allah, tanpa sebarang pindaan. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah ajaran dan fakta-fakta di dalam Al-Quran menepati perkembangan ilmu manusia. Tidak ada dalam Al-Quran fakta-fakta yang bercanggah dengan hakikat alam yang diterokai oleh akal manusia. Walaupun usia Al-Quran lebih 1000 tahun, tetapi hingga hari ini, segala penemuan terbaru manusia dalam bidang ilmu atau sains tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan ada kalanya dan banyak ketikanya membuktikan kebenaran Al-Quran. Adapun dalam kitab-kitab terdahulu, terdapat banyak kenyataan-kenyataan dan dakwaan-dakwaan yang bercanggah dengan akal dan hakikat ilmu dan atau sains. Hal ini adalah kesan dari pemindahan dan tokok tambah manusia yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu itu. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Di segenap dipanggil di segenap ufuk. Di segenap arah langit. Di segenap kaki langit. Di segenap dipanggil, di segala ceruk dipanggil semesta. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, yakni manusia, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, di segenap arah dipanggil semesta alam, dan pada diri mereka sendiri, sehinggalah jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahawa sungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Surah Fussilat ayat 53. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita perhatikan, oleh kerana umat Islam hari ini sendiri, mereka sudah tidak menghayati Al-Quran. Dan sebaliknya mereka lebih bergelumang dengan kitab-kitab. Hatta kita lihat dari segi perbahasan kalam, bahasa ilmu tauhid, ilmu akidah. Oleh kerana manusia ini pada ini, mereka umat Islam ini, mereka tidak berminat lagi untuk mentadabur ayat-ayat akidah dalam Quran. Sebaliknya mereka lebih bergelumang dengan kitab-kitab, tulisan-tulisan ulama. Bukan kita nak bertikaikan, tidak. Kerana kita sendiri pun dah baca 8 matan, dan kita akan baca berulang-ulang lagi. Tapi kita sebenarnya kita sebut tadi tidak cukup. Sebaliknya yang mesti Quran, mesti kita lebih banyak dengan Quran. Barulah pemikiran kita sentiasa dipanggil sentiasa baru. Kerana Quran ni adalah mukjizat sepanjang zaman. Tapi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, dia merujuk pada zaman dia. Jadi sebab tu orang yang berbahas hari ini, kita perhati tengok, berbahas tentang isu-isu ayat mutasyabihat dan sebagainya, mereka seolah kembali kepada zaman 200 tahun, 300 tahun dulu. Perbahasan-perbahasan yang menjadi masalah zaman dulu, kemudian dibawa semula ke zaman hari ini. Nak bicara Tuhan di langit, nak bicara apa makna Tuhan turun ke langit dunia, nak bicara tentang Quran makhluk ke tidak, nak bicara tentang permasalahan kita ni adakah terpaksa ataupun ada kebebasan bertindak dan sebagainya, apakah kita pegang Qadariyah, Jabariyah ataupun Ahli Sunnah ini bagaimana. Itu bahasan-bahasan dulu boleh kita nak bahas, tapi pada zaman hari ini kita ada perbahasan-bahasan kita. Jadi sebab itu bila kita baca dalam Quran sentiasa memberi penekanan yang dipanggil seolah-olah macam merentasi zaman. Sebagai contoh tengok tadi, Allah Ta'ala kata, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, di segenap alam semesta.
Jadi mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sepanjang zaman manusia ini mesti mengkaji alam, melihat kebesaran Allah di alam ini. Dan sebab itu tidak pernah habis dan tidak pernah dipanggil. Dan orang barat menyahut ayat ini. Sebab itu ilmu mereka sentiasa baru, penemuan-penemuan mereka sentiasa baru, dan mereka tidak lagi berbahas perkara-perkara yang lama sebagaimana kita berbahas. Dan amat mengecewakan kita apabila para asatidzah, para ulama pada ini tidak berminat dengan ilmu sains. Jadi bila mereka tidak berminat dengan ilmu sains, ilmu biologi, makna mereka tidak menyahut ayat-ayat seperti ini, iaitu tidak merasakan ada keperluan untuk melihat bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini, dan tidak memahami tabiat manusia, tidak melihat dari sudut kejadian manusia, kejadian alam, dan tidak melihat dari sudut undang-undang alam dan sebagainya. Sebaliknya dilihat, diperhatikan oleh dipanggil orang-orang yang tidak beriman pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncanya kenapa? Karena kita meninggalkan kitab Allah. Dan kita menjadikan kitab Allah ini hanya sekadar untuk membaca saja. Untuk bacalah, ambil pahala dan sebagainya. Jadi kita tidak mencapai sasaran yang sebenarnya. Bukan tak boleh baca, boleh baca. Seperti kita sebut selalu, baca dapat pahala, tak huruf. Tapi mesti kita teruskan kepada memahami setiap ayat, mentadabbur, mengkaji setiap ayat dan sebagainya. Dan yang terakhir, keistimewaan Quran terakhir, kitab Al-Quran ditujukan kepada semua manusia di segenap zaman dan tempat selepas penurunannya. Ia tidak dikhususkan kepada satu kaum yang tertentu. Ia berbeza dengan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan untuk suatu kaum tertentu sahaja, bukan semua kaum. Itu kitab terdahulu, tapi kitab Al-Quran untuk semua kaum, semua bangsa manusia sepanjang zaman. Hal ini dapat dilihat pada isi kandungan kitab-kitab terdahulu jika dibandingkan Al-Quran. Jadi kitab-kitab terdahulu memang kandungannya itu khusus pada zaman dia. Tapi Al-Quran ini, dia menceritakan tentang, dipanggil perjalanan manusia merentasi zaman sampai ke hari akhirat. Demikianlah tuan-tuan sekalian, 4 keistimewaan Al-Quran, dan mudah-mudahan itu memberi kesedaran pada kita untuk lebih memfokuskan, memberi penumpuan yang besar, yang banyak kepada Quran Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, boleh katakan kuliah malam dan maghrib, boleh kata semua Quran, semua mentafsirkan Quran. Dulu ada juga hadis, tapi melihat kepada hadis dipelajari juga. InsyaAllah setiap hari Sabtu, cuma terhenti, ini mungkin akan mulakan semula hadis Sahih Bukhari insyaAllah setiap hari Sabtu. Tapi kuliah-kuliah malam semua yang menumpukan kepada Al-Quran dalam usaha untuk mengkhatamkan tafsir. Dan sebagaimana anda sebut selalu, bahasanya hidup kita ini ada 3 khatam Quran. Walaupun tak boleh kita dapat semua, tapi sebahagian pun tak apa dah. Khatam baca, boleh-bolehnya kita kena sentiasa mengkhatam Al-Quran dari segi bacaan, kerana itu mudah. Yang mudah untuk kita baca Al-Quran ini dah mudah, insyaAllah. Jadi tidak ada sebab untuk kita tidak khatam membaca Al-Quran. Khatam sahabat-sahabat dulu, mereka biasa mengkhatam Al-Quran sebulan sekali, satu juzuk. Kalau kita bergantung kepada kesempatan lah, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi mesti khatam Quran. Khatam baca. Yang kedua, khatam hafal. Ini mungkin tak semua kita mampu. Maka hafalah sebanyak mana yang ada, yang sebanyak mana yang mampu Al-Quran. Karena Nabi sendiri menyebutkan dalam hadis, man laisa fi jawfi syai'un min Al-Quran kabaitul kharib. Orang yang dalam hatinya tidak ada langsung Quran, dia sama seperti mana rumah yang runtuh. Itu khatam yang kedua. Kalau boleh khatam hafal Quran 30 juzuk, itu sebaiknya, tapi tidak semua lah mampu, maka hafalah apa yang mampu. Yang ketiga, khatam tafsir. Khatam tafsir. Sekurang-kurangnya kita melalui satu dipanggil terjemahan Quran, pimpinan Ar-Rahman ke, khatam tafsir, mana khatam kita mentadabbur, mana-mana satulah daripada kitab terjemahan Quran pun tafsir Al-Quran. Dan itu yang anda cuba usahakan daripada kuliah-kuliah
maghrib yang anda sampaikan. Bagi peringkat diri sendiri pun maknanya ingin melalui tafsir Al-Quran sekurang-kurangnya semua hidup sekali. Dan sebenarnya khatam tafsir ini memerlukan tempoh yang sama dengan Rasulullah dan para sahabat, itu 20 tahun lebih, 23 tahun. Itu tempoh Al-Quran turun. Karena dalam tempoh itu Rasulullah bukan saja membaca Al-Quran pada sahabat-sahabat, tapi juga mentafsirkan, menjelaskan maksud Al-Quran. Dan penjelasan yang paling baik terhadap maksud Al-Quran adalah daripada sunnah Nabi sendiri. Disebut dengan tafsir bil ma'thur, sunnah Nabi dan juga aqwal as-sahabah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita insya-Allah, dan kita bertemu lagi insya-Allah. Nanti kita akan beritahu lah, mana akan beritahu. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, hari ini kita selesai bab yang kelima. Bab yang kelima kita masuk insya-Allah bab yang keenam. Jadi kita ada lebih kurang lagi 2-3 bab lah. 3 atau 4 bab lah. Bab yang keenam itu para nabi dan juga rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi tuan-tuan sekalian dalam grup WhatsApp. Mudah-mudahan kita istiqamah insya-Allah untuk sampailah habis kitab kita ini. Dan bagi tuan-tuan yang mengikuti secara live Facebook pun boleh masuk grup WhatsApp insya-Allah. Jadi kita live dua saluran lah. Satu saluran Google Meet. Bagi tuan-tuan yang masuk dalam grup WhatsApp, di sana ada alamat Google Meet. Itu bagi mana boleh ikuti secara talaqi kitab PDF yang kita sediakan. Dan ada yang bertanya buku itu belum terbit. Ya, belum terbit. Walaupun lama nak tulis sejak daripada 2000 kita, kalau kita asal itu mungkin 2006 ya. Dah mungkin dah 10 tahun lebih. Tapi belum lagi tergerak hati untuk terbitkan. Insya-Allah lah depan nanti. Kerana masih dalam semakan insya-Allah. Dan nanti mungkin akan terbitkan juga. Mungkin selepas baca Intisari ni, mungkinlah insya-Allah selepas kita selesai baca ini, mungkin anda akan cetak lah dengan jumlah yang terhad. Pertama sekali untuk sahabat-sahabat yang mengikuti talaqi secara live, insya-Allah boleh dapatkan secara dipanggil naskah fizikal buku insya-Allah untuk rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.